Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okay, cikgu sambung lagi kuliah cikgu hari ini. Proses pembelajaran kita seterusnya masih lagi dalam bab 3 iaitu bab elektrik. Tapi di bawah subtopik 3.4 lah, iaitu tenaga dan kuasa elektrik. So, apa yang kita belajar hari ini, kita nak merumus berkaitan dengan tenaga elektrik, voltan dan juga arus serta masa, dan kita nak rumus berkaitan antara kuasa, voltan dan juga arus. Kita juga cuba menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kehidupan yang melibatkan tenaga dan kuasa elektrik. Seterusnya kita membuat perbandingan antara kuasa dan kadar penggunaan tenaga berkaitan dengan peralatan elektrik, dan kita mencadangkan langkah-langkah penjimatan penggunaan tenaga elektrik di rumah. Kita teruskan dengan slide. Okey, so kita nak lihat dekat sini hubungan antara tenaga elektrik, simbolnya E yang voltan, V arus itu simbolnya I, dan juga masa simbolnya T. Ini simbol lah, E, V, I dan T ni simbol yang kita guna pakai di dalam formula. So, berdasarkan rumus yang kita telah lihat sebelum ni, V sama dengan E per Q. Kita jumpa juga dalam daya gerak elektrik. E ini tenaga yang digunakan, yang Q ni adalah kadar pengaliran cas yang mengalir di dalam liter. So, tenaga elektrik kita rumuskan dengan hubungan E sama dengan V darabkan dengan Q. Dan kita ada satu lagi dalam bab elektrik ni, kita ada sebelum ni kita pernah jumpa hubungan antara I sama dengan Q per T. Bilangan cas yang mengalir dalam liter dalam sesaat lah I. So kita akan dapat dekat sini Q itu cas yang mengalir hasil darab I dan juga T. So kat sini kita telah dapat hubungan antara E iaitu tenaga elektrik, V voltan dan I arus dibandingkan dengan masa. Dan kita dapat membuat satu rumus yang baru, iaitu perkaitan yang baru, iaitu tenaga elektrik diberikan oleh hasil darab beza keupayaan dengan arus elektrik dan juga masa, di mana yang paling penting pelajar boleh menulis menyatakan unit yang betul lah, iaitu joule di dalam pengiraan berdasarkan unit asas yang 5 itu. Itu paling penting lah. So dekat sini ada sedikit info berkaitan dengan maklumat, iaitu kemahiran pelajar menjawab. Kalau pelajar tengok dekat sini 1 joule ni membawa maksud apabila arus 1 ampere mengalir melalui suatu alat elektrik dengan beza keupayaan 1 volt merentasinya selama 1 saat. Itu definisi untuk 1 joule. Definisi untuk 1 joule. Saya ulang. Apabila arus 1 ampere mengalir melalui suatu alat elektrik dengan beza keupayaan 1 volt merentasinya selama 1 saat. Okay. So kalau pelajar tengok dekat sini, kita teruskan dengan mencari hubungan antara kuasa P, power. P itu power, voltan, beza keupayaan dan arus. Di peralatan-peralatan elektrik pastinya ada label-label yang telah diletakkan pada peralatan elektrik. Contoh ni dekat sini kita ada periuk, periuk nasi elektrik. So dia ada tulis lah kat situ model, kemudian ada voltage yang boleh sesuai di situ, 220 hingga 240 volt, 50 atau 60 Hz ni frekuensi. Watt, kuasa yang dibekalkan itu boleh 700 watt, kapasiti 1.8 liter. Ni do not immerse in water ni jangan rendam lah, sebab ini adalah pemanas. Ni warning lah. So dekat sini biasanya peralatan lain yang ada dilabelkan seperti stereka pun ada, oven elektrik pun ada lah. So
apa yang kamu faham dekat sini, sebenarnya apa yang dilabelkan dekat sini adalah berkaitan dengan 700 watt. Berkaitan dengan 700 watt dan voltage 220 hingga 240 volt ini. Definisi yang kamu boleh nampak di situ adalah sebenarnya periuk nasi elektrik ini akan menggunakan 700 joule tenaga elektrik dalam masa 1 saat apabila dibekalkan voltan sebanyak 240 volt. So bila kita on saja 240 volt digunakan dalam masa 1 saat, ianya telah menghasilkan tenaga sebanyak 700 joule. Itu maksud labeling yang dilekatkan pada peralatan-peralatan elektrik. So yang cikgu terangkan tadi berkaitan dengan periuk nasi lah. So maklumat ini boleh diguna untuk menghitung jumlah tenaga elektrik yang diguna dalam tempoh satu masa tertentu. So kalau kita ni very technical, so kita akan hitung lah sebenarnya. Okey, ni kuasa elektrik. So bila sebut kuasa, bila sebut pasal kuasa, sudah pastinya ada faktor masa lah. Sudah pasti ada waktu masa itu berkaitan dengan kuasa. Sebut je kuasa, pasti ada faktor masa. So di sini formulanya E, tenaga yang dibekalkan atau yang digunakan, dan tenaga elektrik tadi kita akan guna dengan formula yang kita dapat tadi yang baru sebut E sama dengan V IT. So kita gabungkan PV dengan I, kita terbitkan semula penjenamaan semula, kita akan dapat hasilkan yang baru, iaitu kita akan dapat power sama dengan VI. Dan juga kita boleh pakai ni jugalah VIT per T, dan benda T ni kita masukkan. So daripada hukum Ohm, V sama dengan IR, maka dua-dua persamaan lain untuk kuasa elektrik boleh diperoleh dengan rumusan inilah. Yang pertama kita ada P sama dengan V kuasa 2R atau P sama dengan I kuasa 2R. Ini tiga rumus lah, tiga rumus, 1, 2, 3 yang kita boleh pakai untuk menghitung kuasa elektrik berdasarkan maklumat yang diberi. Maklumat tersebut termasuklah beza keupayaan, arus elektrik, rintangan luaran, arus yang terlibat dan juga masa yang diambil. Dan untuk power, unit asasnya ataupun unit yang kita pakai adalah watt. Watt atau simbol yang setara joule per saat. Joule per saat. Voltan yang dilabel pada peralatan elektrik merupakan voltan kerja. Voltan kerja ialah beza keupayaan yang diperlukan untuk suatu alat elektrik beroperasi dalam keadaan normal. Apabila alat elektrik beroperasi pada voltan kerja, kuasa elektrik yang digunakan adalah seperti dalam label. Maksudnya alat ni melepasi kawalan kualiti lah. Kalau tak, dia akan jadi tidak sesuai dan di reject. Seterusnya kita tengok penyelesaian berkaitan kehidupan seharian lah yang melibatkan tenaga elektrik. Okay, so kita ada contoh dekat sini berdasarkan Rajah 3.35 menunjukkan suatu lita ni. Kita ada 6 volt beza keupayaan, kita ada mentol yang dibekalkan oleh bateri sebanyak 6 volt untuk menyalakan sebuah lampu 0.7A mengalirkan selama 1 minit. Okay, di sini yang paling penting 1 minit, bukan dalam unit asas. Mana 1 minit kita perlu tukar. 1 minit bersamaan dengan 60 saat. Ini perlu tukar sebab dia tak sama dengan unit asas. Dalam pengiraan fizik mesti selari dengan kuantiti asas. Berapakah jumlah tenaga elektrik yang diperlukan? So, selepas kita kenal pasti masalah, kita mengenal pasti maklumat yang diberikan, apakah rumus yang terlibat, so kita mula selesaikan. So jumlah tenaga elektrik yang kita nak cari, kemudian beza keupayaan yang diberi 6 volt, kita keluarkan maklumat arus yang terlibat 0.7 ampere. Masa tadi kita cakap, saya 1 minit tukar kepada saat, so 60 saat. Rumus yang terlibat adalah E sama dengan VQ, ataupun kita manipulate balik, Q sama dengan IT, oleh itu E sama dengan VIT. Ini selepas kita manipulasi formula lah. So akhirnya kita masukkan dalam rumus yang betul. 6 itu voltan kali 0.7 iaitu arus, dan T 60 saat, kita akan dapat 252 joule. Itu
adalah kuasa yang diperlukan. Okey, contoh 2, sebatang lampu rendah floor. Dekat sini kita nampak dilabel dengan 240 volt, 32 watt. Hitungkan rintangan lampu. Okey, arus yang mengalir melalui lampu dalam keadaan normal. Tenaga elektrik yang dibekalkan dalam masa 3 jam. Sekali lagi, 3 jam tu perlu tukar kepada saat. Okey, yang pertama ni kita tengok rintangan dia. Kuasa elektrik, power yang diberi 32 watt. Kemudian beza kepada orientasi 240 volt. Rintangan, formula dah ada. Kat sini dengan formula yang dibekalkan tadi, kita cek balik. Kita ada rumus yang kedua ni. Kita ada rumus yang kedua. P sama dengan V kuasa 2 bagi dengan R. Okey, kita gunakan rumus itu. Masukkan V yang ada tadi 240 kuasa 2. Kemudian power 32. So kita akan dapat 1800 ohm. Untuk kuasa pula, kita gunakan rumus ini. V sama dengan VI. Manipulasi supaya jadi I sama dengan P per V. Perhatikan P 32 dan V 240. Akhirnya kita dapat arus yang diperlukan 0.13 ampere lah. Ni kalau kita berdasarkan fuse yang diberi 0.15 masih valid lah. Dan terakhir, tenaga elektrik yang dibekalkan. Sebelum tu tukar dulu. Seperti masa perlu tukar dalam saat. So 3 jam ni tukar kepada saat. So kita akan dapat 10,800 saat. Tenaga hasil darab P dengan T masa 32 kali 10,800, kita akan dapat 345,600 joule dalam kilojoule kilo 1000. Maksudnya kita akan dapat perwakilan 345.6 kilojoule. So mesti menjawab soalan. Kalau tak dinyatakan dalam kilojoule, murid menjawab 345,600 joule juga betul. Kalau pelajar menjawab 345.6 kilojoule juga betul. Itu kalau tak ada syarat. Kalau tidak ada syarat. Okay, kemudian kita nak lihat kuasa dan kadar penggunaan tenaga pelbagai alat elektrik di kehidupan kita lah. So kita ada 2 contoh kat sini. Okay, lampu CFL yang spiral ni dan juga LED. Semua orang tahu. Secara teorinya LED ni lebih jimat daripada CFL lah. Itu semua orang tahu dalam kehidupan hari semua orang tahu. Tapi kita nak tengok ni dari segi pengiraan, adakah ianya benar. So kalau kita tengok dekat sini, tenaga yang digunakan EPT, formula yang terlibat 0.04 kilowatt kali 12 jam. So kita ada 0.48 unit. Diberi kos penggunaan tenaga ialah 0.218 seunit ni dalam tarikh elektrik. Ni adalah tarikh elektrik di rumah. So kita kalikan selama 30 hari 0.48 dengan 0.28 ni, kita akan nampak sama 30 hari. Untuk satu lampu CFL ni kita perlukan RM 3.139. Tapi untuk lampu LED formula yang sama dengan kuasa dia 0.012 kilowatt lebih rendah daripada lampu CFS. Kali 12 jam kita akan dapat 0.144 unit. Menggunakan kadar takrif biasa di rumah, kita akan dapat 0.942. Ini terbuktilah. Maka kalau kita gunakan lampu LED, ianya jauh lebih jimat. Kalau kita tengok ni seolah-olah 3 kali ganda daripada lampu CFL. So kita boleh tukarlah rumah daripada lampu CFL ni kepada lampu LED. Okey, langkah-langkah perjimatan barangan elektrik di rumah. So dekat sini ada beberapa contoh. Yang pertama, tutup tingkap dan pintu apabila menemukan penyaman udara, serta pastikan penapis penyaman udara kekal bersih untuk menyejukkan bilik dengan lebih cepat dan cekap. So ini penyaman udara ni, pastikan penapis tu juga bersih lah untuk memastikan pengaliran udara tu lebih cepat sejuk lah. Untuk kereta pun sama sebenarnya. Kita kena cek filter tu supaya aircon tu cepat sejuk. Kemudian matikan switch peralatan elektrik jika tidak digunakan untuk menyebabkan tenaga elektrik.
Gunakan mesin basuh dengan muatan penuh sahaja. Akhir sekali kita cadangkan guna lampu jimat tenaga untuk mengurangkan penggunaan tenaga. Tadi kita kata lampu LED. Okey, sekian sahaja pengajaran cikgu pada hari ini berkaitan dengan subtopik 3.4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.